Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, program-program yang dilaksanakan oleh kementerian tidak sekadar berpusat mengikut lingkungan geografi tetapi adalah secara menyeluruh sama ada di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Antara program-program yang dilaksanakan adalah program kemahiran, kepimpinan, keusahawanan, kesukarelaan dan kesukanan. Dari segi sambutan beliau terhadap program-program kementerian di kawasan luar bandar, secara umumnya ia mendapat sambutan menggalakkan. Sebagai contoh, program Astro Fiesta Mesra Belia Satu Felda Satu Malaysia mendapat sambutan sekitar 5,000 bagi setiap satu daripada 13 program yang diadakan. Pada masa yang sama, program-program lain seperti program Mesra Belia, Gerakan Transformasi Penggerak Muda yang telah dilaksanakan sebanyak 150 dan 361 program setiap satu mendapat sambutan optimum sasaran yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, di Kota Samarahan sebanyak 65 program telah dilaksanakan sepanjang tahun 2011 hingga Jun 2013. Sepanjang tempoh tersebut, seramai 42,946 orang belia telah menyertai pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan. Dan jumlah penyertaan tersebut menunjukkan bahawa program yang dilaksanakan kementerian sememangnya dapat menarik minat serta penyertaan golongan belia daripada kawasan luar bandar. Kementerian juga sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi memastikan program-program ini mendapat penglibatan menyeluruh daripada belia di peringkat akar umbi. Tuan Yang Tua ada jawapan yang bahagian yang kedua. Kementerian memperakui bahawa bakat keusahawanan di kalangan belia harus dipupuk kerana ia bukan sahaja membantu merancakkan ekonomi, bahkan satu medium pengupayaan anak muda. Dalam aspek ini, usaha pembangunan usahawan dilaksanakan melalui Akademi Pembangunan Belia Malaysia APBM di Batu Gajah, Perak. Kementerian turut mengadakan program-program pembangunan keusahawanan seperti kursus pelabelan dan reka bentuk produk, Smart Partnership Usahawan Belia dan pengurusan kewangan. Selain itu, IKBN juga ada menerapkan elemen keusahawanan di kalangan pelajar-pelajarnya dan modul-modul yang dibangunkan dapat memberi pendedahan terhadap dunia keusahawanan. Sebagai contoh, IKBN Kemasik Alur Gajah dan Miri telah mewujudkan kios masing-masing bagi membolehkan pelajar ini menjalankan aktiviti perniagaan secara kecil-kecilan. Para belia juga boleh mengikuti kursus keusahawanan yang ditawarkan oleh agensi-agensi lain seperti Institut Keusahawanan Negara INSCAN di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MARA di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan sebagainya. Sekian. Kota Samarahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu padat sekali. Soalan tambahan saya, belia yang paling berisiko ialah belia lepasan sekolah. Sejauh manakah peranan ataupun usaha kementerian dalam memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan mencapai sasaran untuk menarik golongan ini terlibat sama? Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Antara contoh program yang kita buat terutamanya bagi golongan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, iaitu lepasan sekolah, adalah program yang melibatkan kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan. Dan kita memang beri tumpuan kepada golongan tersebut sebagai golongan yang paling berisiko tinggi. Antara program yang kita menjalankan adalah program yang dinamakan program 3K Belia Bestari yang fokus kepada kepimpinan, keusahawanan dan kemahiran. Ini bentuk program short term modul ataupun modul jangka masa pendek di mana kita sasarkan mereka yang tercicir daripada arus perdana pendidikan dan kita saringkan mereka mengikut kompetensi mereka. Jadi kalau mereka ada kemahiran ataupun ada kompetensi dalam latihan amali, kita salurkan dalam latihan kemahiran. Kalau mereka nampak ada keinginan untuk menjadi usahawan, kita bangunkan secara franchisee dan sebagainya. Dan ini adalah satu agenda penting bagi Kementerian Belia dan Sukan bahawa kumpulan yang tercicir daripada arus perdana ini akan kita masukkan dalam program kita. Dan saya mengakui bahawa program kita di bawah KBS ini sentiasa perlu kita kemaskini supaya dapat menepati citarasa yang mana Yang Berhormat sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan perasaan simpati kepada Yang Berhormat Menteri kerana rumah masuk pencuri. Semoga Yang Berhormat Menteri masih lagi sihat dan cegas menjalankan tugas dan harap-harap Yang Berhormat Menteri dapat memerangi jenayah bersama pihak sebelah sini. Soalannya di sini Yang Berhormat Menteri, apakah usaha kerajaan, apakah sudah berlaku kepada rancangan rakan muda dulu yang telah pun dirancangkan oleh kementerian, dan apakah usaha kerajaan untuk membantu khususnya belia-belia yang tercicir dari sekolah yang terlibat dalam gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, budaya lepak, budaya bosia. Apakah langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan di mana belia-belia dalam ini, golongan ini tidak tercicir ataupun terpinggir daripada arus pembangunan tanah air kita. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Taiping dan terima kasih atas ucapan tadi. Kalau Ahli Yang Berhormat ada maklumat tambahan mengenai penjenayah-penjenayah, sila maklumkan kepada saya ataupun pihak polis. Terima kasih. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terima kasih atas soalan tadi. Saya melihat bahawa keprihatinan Ahli Yang Berhormat tentang program rakan muda adalah amat tepat sekali pada waktu saya mengambil alih dan buat kajian kepada program-program kita. Didapati sekarang bahawa program rakan muda masih lagi dijalankan dan untuk makluman Yang Berhormat, contohnya tahun lepas aktiviti gaya hidup rakan muda di kompleks rakan muda seluruh negara, kita telah menerima seramai 10,543 peserta. Untuk rakan muda jiran muda pada tahun 2011 ada dalam 1,000 jumlah peserta. Rakan muda Ramadan tahun lepas 44,554. Program Anugerah Remaja Perdana, iaitu program anugerah untuk rakan muda di bawah kementerian yang seperti Duke of Edinburgh Award, kita ada seramai 97 pemimpin muda yang telah ditauliahkan pada tahun lepas. Dan banyak lagi program yang dijalankan oleh rakan muda. Cuma saya mengakui bahawa rakan muda pada hari ini walaupun masih lagi dapat penyertaan yang cukup ramai, tetapi mungkin sekali lagi seperti mana soalan tadi daripada Yang Berhormat Kota Samarahan, perlu kita updatekan lagi, perlu kita kemaskini lagi jadi dia lebih sesuai kepada kehendak orang muda pada hari ini. Dan satu perkara yang mungkin saya minta Yang Berhormat sendiri bantu saya adalah penglibatan daripada belia-belia kaum minoriti. Sebab didapati bahawa masih lagi di KBS program-program kita terlalu ramai ataupun majoriti daripada peserta untuk program-program kita terdiri daripada satu kaum, iaitu kaum Bumiputra. Jadi saya harap dengan kepimpinan Yang Berhormat di kalangan orang belia kaum Tionghoa dapat membantu saya untuk meramaikan lagi masyarakat ataupun belia Cina untuk bersama dengan kita di KBS. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kebetulan Menteri ada di sini hari ini. Saya nak bertanya sebab semalam ada tuduhan mengatakan program-program KBS ini seolah-olah menggunakan golongan belia hanya untuk meramaikan program-program tersebut. Dan diberikan pandangan juga antara program-program itu termasuklah program-program yang melibatkan IM4U. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Sekijang. Kebetulan juga pengurusi Majlis Belia Felda. Saya rasa dia pun sedia maklum tentang perkara ini. Kita tidak boleh menafikan bahawa ada tanggapan yang mengatakan bahawa bagi setiap program ada usaha untuk kejar-kejar nak dapatkan crowd yang begitu ramai. Tetapi bagi saya, kepimpinan KBS, kita menitik beratkan soal quality dan bukan quantity. Soal quality participation. Jadi walaupun kita masih lagi meletakkan KPI dari segi peserta yang hadir, bilangan dan sebagainya, tetapi bagi kita yang lebih penting adalah output, quality kita. Soal itu kita akan memberi lebih banyak tumpuan kepada program kepimpinan, pembangunan kepimpinan, keusahawanan, di mana KPI-nya bukan berapa ramai yang datang untuk menghadiri kursus tersebut, tetapi akhirnya berapa ramai pemimpin yang dapat dilahirkan, berapa ramai franchisee yang dapat dilahirkan, berapa ramai contohnya pekerja mahir yang dapat dilahirkan. Jadi saya ambil maklum tentang kerisauan Yang Berhormat tentang isu quality versus quantity ini, tetapi saya harap bahawa Yang Berhormat pun sedia maklum bahawa saya akan pentingkan soal aspek quality. Terima kasih, Muhammad.